Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi di video kali ini eTution Channel. So, saya Cikgu Nisa. Okay, kita akan sambung dalam subjek matematik bab 7 kebaran kalian 1 untuk tingkatan 4. Okay, so kita dah belajar, dah 2 video yang lepas kita dah belajar ruang sampel dan juga peristiwa. So, hari ini adalah subtopik yang terakhir sekali untuk kita belajar suatu kebaran kalian suatu peristiwa. Okey, so yang ini dia dah nak lengkapkan daripada ruang sampel dan juga peristiwa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, so apa tu kebaran kalian suatu peristiwa? Kebaran kalian suatu peristiwa ni adalah nisbah bilangan berlakunya peristiwa A, iaitu N of A. Maksud N tu adalah bilangan A, okey, kepada bilangan sampel iaitu NS. Okey. So, kalau kita baca daripada ayat memang kita tak faham kan? Okey, maksudnya kita nak cari sesuatu peristiwa tu dalam bentuk nisbah. Maksud nisbah tu kita kena buat dia dalam bentuk nombor lah. Okey, kalau sebelum ni peristiwa, kita kena listkan, senaraikan panjang-panjang semua peristiwa tu kan. Okey, tapi kali ni kita hanya nak buat kebaran kalian tu dalam bentuk nisbah saja. Maksudnya dia akan jadi satu nisbah, satu pecahan nombor. Okey, so pecahan dia kita boleh hasilkan daripada ni. Okey, iaitu PA. Apa tu PA? PA tu maksudnya kebaran kalian, probability of A. Maksudnya kebaran kalian A. Kebaran kalian A terjadi. Kemungkinan A terjadi ialah bilangan A, number of A tu maksudnya bilangan A. Bukanlah kita cari berapa huruf A yang ada. Bukan. A tu adalah suatu peristiwa. Kita namakan dia sebagai A. Okey, senang nak faham, kita namakan dia sebagai A. Okey, so number of A tu kita pecahkan dia, pecahankan dengan number of sample, bilangan sampel. Maksudnya bilangan A, bilangan peristiwa yang kita nak tu per dengan bilangan sampel. Okey, itu maksud untuk kebaran kalian suatu peristiwa. So, kita kena hasilkan nisbah kepada peristiwa itu. Okey, so macam mana nak hasilkan nisbah? Okey, so kalau kita tengok, kalau kebaran kalian kita adalah, jawapan untuk kebaran kalian kita adalah 1. Macam mana kita boleh dapat jawapan 1? Bila bilangan A ialah sama nilainya dengan bilangan sampel. Contoh, guli merah ada 20, daripada bilangan sampel pun memang 20 dah. So, 20 per 20 adalah 1. Okey, bila 1, peristiwa pasti berlaku. Itu maksud dia. Maksudnya, kemungkinan kita untuk pilih guli merah tu memang pasti berlaku. 1 per 1. Maksudnya 1. So, pasti berlaku. Okey, tapi kalau kebaran kalian kita adalah kosong, maksud kosong tu macam mana? Daripada sampel ada 15. Tapi bilangan A kita, dia bagi syarat untuk peristiwa tu kosong. Okey, dia dalam kotak ada guli merah, biru, kuning. Tapi dia nak guli hijau. Apakah kebaran kalian guli hijau dipilih? Maksudnya guli hijau tak ada kan kat dalam tu. Jadi nilai dia adalah kosong. So, kosong daripada 15. Kosong per 15. Maksudnya kosong lah kan? Okey, so bila kebaran kalian kita adalah kosong, peristiwa tu tak mungkin berlaku. Itulah kesimpulan yang kita boleh buat bila kita dapat 1 ataupun kosong. Okey, boleh faham? Okey, so sekarang ni bilangan peristiwa A berlaku. Okey, macam mana pula kalau kita nak tahu betul-betul berapa banyak yang mungkin berlaku? Okey, contohnya yang ini dia dalam bentuk nisbah. So, dia boleh jadi 1 per 3, 1 per 5, 2 per 3 macam tu. Tapi, macam mana kalau kita nak tahu berapa betul-betul bilangan guli yang ada? Contoh, guli kan? Berapa bilangan guli yang ada sedangkan nisbah dia adalah 1 per 3. Tak mungkinlah 1 daripada 3. Sebab dalam bekas tu dia ada 20 guli contohnya. Okey, so kita nak tahu bilangan sebenar dia, kita kena ambil kebaran kalian yang kita dapat. Contohnya 1 per 3 yang kita dapat, darabkan semula dengan bilangan sampel tu. Okey, kena darab balik dengan keseluruhan jumlah bilangan dia. Bilangan sampel tu adalah jumlah semua sekali lah.
Okey, kita kena darabkan balik dengan bilangan sampel. Okey, barulah kita dapat bilangan peristiwa A berlaku. Nilai untuk peristiwa A tu berlaku berapa? Okey, boleh? Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita kena buat melalui soalan baru kita boleh faham kegunaan daripada rumus ini. Okey, so soalan yang pertama dikata sebuah kotak mengandungi 40 biji butang biru. Okey, ini yang pertama. 24 biji butang hijau yang kedua dan 16 biji butang merah. Okey, so sekarang ni ada 3 jenis warna dekat dalam ni, iaitu biru, hijau dan merah. So kena ingat ada 3 jenis yang kita boleh cari kebarangkalian dia. Okey, jika sebiji butang dipilih secara rawak daripada kotak itu, cari kebarangkalian bahawa butang itu berwarna hijau. So macam mana kita nak cari butang berwarna hijau? Apa kebarangkalian butang berwarna hijau di dalam kesemuanya? Okey, so langkah pertama yang kita patut buat ialah kita mesti cari jumlah keseluruhannya ataupun bilangan sampel dia berapa. Okey. Okey, kalau sebelum ni ruang sampel kita senaraikan satu kat dalam kurungan tu kan. Tapi sekarang untuk kebarangkalian dah tak perlu senaraikan lagi dah. Kita hanya perlu kira bilangan sampel, number of sample sahaja. Okey, so apa number of sample dia? NS ialah number of sample, okey? Bilangan sampel. So nak tahu bilangan sampel, dia adalah jumlah keseluruhan semua. So apa kita buat? Kita ambil 40, kita tambahkan dengan 24 dan tambahkan dengan 16. Okey, ini untuk biru, yang ini untuk hijau dan juga merah. Okey, so kita dapat daripada sini, kita dapat hasil dia adalah 80 biji butang. Okey, yang dah dicampurkan semuanya. So bilangan untuk sampel kita adalah 80 biji butang. Okey, so bila kita dah dapat bilangan sampel, kita boleh cari untuk setiap satunya. Okey, so untuk soalan A, dia kata butang itu berwarna hijau. So untuk cari kebarangkalian butang untuk berwarna hijau sahaja. Okey, so kita patut gantikan bilangan A dengan bilangan butang hijau, iaitu 24. Okey, so kita gantikan dengan 24. Bilangan sampel kita gantikan dengan 80. Okey, so kita dapat nisbah 24 per 80. Okey, so sekarang ni 24 per 80 kita akan dapat 3 per 10. Okey, nampak tak kat bawah tu? Okey, so daripada 24 per 80 kita kecilkan dan dia akan dapat nisbah 3 per 10. Ini adalah nisbah untuk butang berwarna hijau. Kebarangkalian untuk butang berwarna hijau dapat ialah 3 daripada 10. 3 per 10. Okey, sekarang kita buat B pula. Okey, so untuk B, dia kata butang itu berwarna merah. Cari kebarangkalian butang berwarna merah. So sekarang butang berwarna merah ada 16 biji. Okey, so untuk cari kebarangkalian butang berwarna merah, kita masukkan dalam rumus dia. Okey, so rumus dia bilangan A kita gantikan dengan 16 dan juga bilangan sampel adalah 80. Okey, so untuk butang merah kita ada 16 per 80. Okey, jadi 16 per 80 kena kecilkan jadi 1 per 5. Ini adalah nisbah terkecil untuk kebarangkalian butang merah didapatkan. Okey, boleh? Okey, so macam itulah untuk cari kebarangkalian. Okey, kita tengok next question ataupun soalan seterusnya. Okey, so untuk soalan yang seterusnya, soalan yang kedua, okey, kita tengok ada satu jadual kat sini. So jadual menunjukkan markah bagi 40 orang murid di dalam satu ujian.
seorang murid dipilih secara rawak. Okey, so ini ialah markah dia dan bilangan murid ada dekat sini dan kita tak perlu mengira dah bilangan murid sebab dah ada dalam soalan iaitu 40 orang murid. 40 orang murid ni untuk apa? Untuk bilangan sampel. Okey, cari kebarangkalian bahawa markah murid itu ialah 10. Okey, so kita dah tahu sekarang ni bilangan sampel kita, number of sample ialah 40. Okey, kita tak perlu kira. Kita tak perlu tambahkan sebab kalau kita tambah pun kita akan dapat sama juga. Okey, 40 orang. Jadi dia tanya markah murid itu, cari kebarangkalian markah murid itu ialah 10. Okey, untuk 10 markah dia ada kat sini. Okey, so kita tahu markah 10 bukan bermaksud 10 orang. Okey, markah aja yang 10. Jadi jangan ambil nilai di atas tapi ambil nilai di bawah. Okey, so untuk markah 10 ada 7 orang yang mendapat markah 10. Jadi untuk cari kebarangkalian dia, kita hanya perlu masukkan nilai ke dalam rumus kita. Okey, nilai untuk bilangan A dan juga bilangan S. Okey, so bilangan A adalah 7 dan bilangan S adalah 40 seperti mana dituliskan di sini. Okey, so kita akan dapat 7/40. Okey, so bilangan A dan bilangan S adalah 7/40. So daripada sini kita dah tahu yang nisbah untuk mendapat kebarangkalian murid mendapat markah 10 adalah 7 daripada 40 orang. So ini adalah jawapan kita. Kalau kita tak boleh kecilkan dia, so kita tinggalkan macam tu saja. Okey, so untuk soalan B masih menggunakan bilangan sampel yang sama sebab kita tahu sampel dia ada 40 orang. Jadi untuk mencari kebarangkalian dia, kita kena baca soalan. Okey, tapi kita nak masukkan ke dalam rumus yang sama. Okey, soalan B dia kata murid itu lulus ujian jika markah lulus adalah 20. Okey, dia kata dia nak kebarangkalian berapa banyak orang boleh lulus dalam ujian jika markah lulus dia adalah 20 dan ke atas lah. Okey, 20 tu adalah paling minimum. So kita tahu dekat sini kita ada 20. Maksudnya kosong dengan 10 dah jadi gagal. Okey, so yang lulus adalah 20, 30 dan 40. Jadi untuk mendapat bilangannya kita kena tambahkan 12 tambah 10 tambah 6. Okey, per dengan 40. Okey, sebab apa kita tambahkan? Sebab ketiga-tiga markah ni adalah markah lulus. Okey, so 12 tambah 10 22, 22 tambah 6 28/40. Okey, so bila kita dapat 28/40, okey, dan kita kecilkan, dia akan dapat 7/10. Ini adalah nisbah untuk kebarangkalian murid itu lulus ujian jika markah lulus ialah 20. Okey, macam tu je untuk cari kebarangkalian. So tak perlukan jalan kerja yang panjang, kita hanya perlu faham apa soalan nak. So kita masukkan dalam nilai dan kita akan dapat. Okey, so ini adalah cara untuk mencari kebarangkalian mengikut sesuatu peristiwa. Okey, so kita tengok soalan next, soalan ketiga. Okey, untuk soalan ketiga, dia bagi dekat kita kad berhuruf treatment. Okey, kad berhuruf treatment ada 9 huruf, iaitu 9 keping kad seperti yang ditunjukkan di atas, diletakkan ke dalam kotak kosong. So dia masukkan dalam kotak kosong ke 9 kad itu. Okey, so dia kata jika sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu, cari kebarangkalian bahawa huruf vokal terpilih. Huruf vokal apa? A, E, I, O, U. Okey, so 5 ni adalah huruf vokal. Okey, daripada kad yang kita ada, kita tahu yang bilangan sampel kita berapa? Dia dah bagi tahu dekat sini 9 keping. Jadi bilangan sampel adalah 9. Okey, daripada ke 9 keping ni yang huruf vokal adalah E, A dan juga E lagi. Okey, so ada 3 huruf vokal.
Okey, walaupun E yang sama, tapi dia ada dua kad yang berbeza. Maksudnya dia masukkan kedua-dua kad tu. Bukan dia masukkan satu kad E je. So, dua-dua kena kira. Okey? Jadi, untuk soalan A, kita nak cari kebarangkalian untuk huruf vokal sahaja. Jadi, huruf vokal ada 3. Daripada kesemua sekali ada 9. So, 3 dengan 9 kita akan dapat 1/3 bila kita kecilkan. So, nisbah dia ialah 1/3. Jadi, kebarangkalian untuk memilih huruf vokal adalah 1/3. Okey. Dan kemudian soalan B, dia kata sebilangan kad bertanda G ditambahkan ke dalam kotak itu. Okey, sekarang kita kat dalam kotak ada 9. Ada perkataan treatment. Tetapi dia kata sebilangan kad bertanda G pula masuk kat dalam kotak tu. Okey? Tapi kita tak tahu nilai dia berapa. Jika sekeping kad dipilih secara rawak, kebarangkalian memilih sekeping kad bertanda G adalah 1/4. Okey. Dalam soalan ni, sekarang ni, dia dah bagi dekat kita kebarangkalian. Jadi, apa lagi yang kita nak cari kan? So, kita tadi, waktu awal video, cikgu ada bagi tahu yang kita ada dua benda yang kita boleh cari, iaitu kebarangkalian PA ataupun kita boleh cari bilangan dengan kita darabkan dia dengan bilangan sampel. Okey, so mungkin dia nak suruh kita cari bilangan. Okey, so soalan dia adalah cari bilangan kad bertanda G di dalam kotak itu. C, dia nak suruh kita cari bilangan sebab tu dia bagi dekat kita kebarangkalian. So macam mana kita nak cari bilangan sebenar? Okey, kita tahu, okey kita buat nisbah dulu. Okey, macam ni. Kita dapat 1/4 untuk kebarangkalian G dipilih. Okey, G, huruf G dipilih. Huruf G tu dah ditambahkan ke dalam kotak tu. So, kebarangkalian dia adalah 1/4. Tapi 1/4 bukan nilai sebenar. Ini adalah nisbah. Okey, nilai sebenar dia adalah nilai yang kita tak ketahui dan kita nak cari. Jadi, apa-apa nilai yang kita tak ketahui dan kita nak cari, kita boleh gantikan dia dengan satu pemboleh ubah. So, kita gantikan dengan apa-apa pemboleh ubah. So, cikgu nak gantikan dengan X. Sebab cikgu nak cari X tu berapa. Cikgu nak cari nilai untuk X tu berapa. Okey, dia nak per dengan berapa? Mestilah dia per dengan bilangan semua sekali. Okey, mestilah dia per dengan bilangan semua sekali, iaitu 9. Okey, so cikgu tahu kalau kad G tu ada 3, maksudnya dia 3 daripada 9 keping kad lah. Okey, tetapi sekarang ni bila kita masukkan kad G, bermaksud bilangan sampel kita pun akan bertambah. Okey, daripada 9 keping, dia akan bertambah lagi termasuk bilangan untuk G tu. Jadi 9 sahaja tak cukup untuk kita cari. Okey, so kita kena tambah X dekat sini. Okey, supaya 9 yang memang sedia ada dan X adalah bilangan G tu. Okey, dia kena tambahkan masuk sekali. Okey, so kita dapatlah bentuk dia macam ni. Jadi, bila dapat bentuk macam ni, ada pemboleh ubah, maksudnya kita boleh selesaikan dia mengikut persamaan linear. Jadi, kita buat darab silang. Supaya memudahkan kita, tak ada lagi pecahan, jadi kita buat darab silang. Okey, bila kita buat darab silang, kita akan dapat 4X sama dengan 9 tambah X. Mana hilangnya 1? 1 dah hilang sebab 1 darab 9 ialah 9. 1 darab X ialah X juga. Okey, so 1 dah kita selesaikan. Okey, so macam mana nak selesaikan ni? Kita bawa X yang di belakang, pindahkan dia ke depan supaya dia disatukan dengan X yang ada. Okey, so 4X tolak X ialah 3X per dengan 9. So, X sahaja ialah 9/3. Okey, 9 bahagi 3 kita boleh dapat 3. Okey, so X ialah 3. Bermaksud bilangan untuk kad G dimasukkan, kad G yang dimasukkan, ditambahkan ialah 3.
Jadi jumlah sampel kita ataupun bilangan sampel kita akan jadi 9 tambah 3. Jadilah 12. Okey. So inilah cara untuk kita cari bilangan apa-apa kebarangkalian yang kita dah dapat dan kita nak tahu bilangan sebenar dia, kita boleh darabkan mengikut nisbah dia. Okey. So, lagi satu kita nak cari kebarangkalian. Macam biasalah, cari kebarangkalian bilangan peristiwa per dengan bilangan sampel. Okey, dua cara yang berbeza untuk dua soalan yang berbeza. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Next question. Soalan seterusnya, soalan yang keempat. Okey, dalam sebuah kelas yang mempunyai 34 orang pelajar, 22 orang daripadanya ialah perempuan. Okey, seramai 8 orang pelajar perempuan baru menyertai kelas itu. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak daripada kelas itu, nyatakan kebarangkalian memilih seorang pelajar perempuan. Okey, dia dah bagi tahu dekat kita dalam sebuah kelas tu ada 34 orang dan dia ada 22 orang pelajar perempuan, tapi ada 8 orang pelajar perempuan baru masuk ke dalam kelas itu. So sekarang ni dia nak suruh kita cari kebarangkalian memilih seorang pelajar perempuan. Okey, bukan pelajar lelaki tapi pelajar perempuan. Okey, so pada asalnya bilangan sampel kita adalah 34. Tetapi apabila 8 orang pelajar dimasukkan ke dalam tu, maksudnya kita ada bilangan sampel yang baru. Jadi kita kena tambahkan dengan 8. So jadi 34 tambah 8 jadi 42. Okey, so kemudian kita ada bilangan untuk pelajar perempuan. Okey, bilangan untuk pelajar perempuan ni sepatutnya dia ialah 22 kan? Tetapi bila dah ada 8 orang yang masuk, jadi 22 itu kena tambahkan dengan 8, so dia akan jadi 30 orang untuk pelajar perempuan. Okey, so sekarang ni kita nak cari kebarangkalian untuk pelajar perempuan dipilih daripada kelas itu. Okey, so kebarangkalian dia ialah bilangan pelajar perempuan sekarang ni adalah 30 dan bilangan pelajar semua pelajar termasuk pelajar lelaki adalah 42. Jadi untuk mendapatkan nisbahnya ialah, so daripada sini kita dah dapat 30/42, so nisbahnya adalah 5/7. Okey, dua-dua ni bahagikan dengan 5. Okey, so sekarang ni dia akan dapat 5/7 untuk nisbah kebarangkalian pelajar perempuan dipilih daripada kelas itu. Untuk soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Okey, Julia mempunyai sejumlah 36 biji guli merah, biru dan putih. Okey, 3 jenis color, okey, 3 jenis warna, merah, biru dan putih. Jika sebiji guli dipilih secara rawak, kebarangkalian memilih sebiji guli biru ialah 2/9. Macam tadi juga dia dah bagi tahu kita kebarangkalian untuk pilih guli biru adalah 2/9. Okey, so dikata cari bilangan guli biru. Okey, so sekarang ni kita tahu kita nak cari bilangan. Jadi kita start dengan bilangan guli biru yang kita tak tahu dan kita nak cari. So kita tukarkan dia kepada satu pemboleh ubah, kita gantikan dengan X ke, Y ke, M ke, N ke, tak kisah. Okey, so kita gantikan dengan X, cikgu nak gantikan dengan X. Okey, daripada semua sekali ada 36 biji. Okey, dan nisbah yang dia bagi adalah 2/9 ataupun kebarangkalian untuk memilih guli biru adalah 2/9. So macam mana kita nak dapatkan X? Kita boleh dapatkan X dengan cara kita pindahkan 36. Okey, daripada bahagi dia akan jadi darab. Okey, so sekarang ni okey, kita kecilkan 9/1, 9/4. So X ialah 8. Okey, maksud X ialah 8 ialah maka guli biru 8 biji. Okey, itulah jawapan untuk guli biru, 8 biji. Okey, so selesai untuk soalan A. Kita tengok soalan B. Okey, soalan B dia kata kebarangkalian memilih sebiji guli merah
jika 13 biji daripada guli itu adalah putih. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, daripada semua sekali kita ada 36. Kemudian kita tahu yang guli biru ada 8 biji. Kita dah dapat dah jawapan untuk guli biru. So kita tolakkan dengan 8. Okey, dan dalam soalan juga dia ada bagi tahu guli putih ada 13. Okey, so kita tolak lagi dengan 13 supaya kita dapat bilangan untuk guli merah. Okey, so 36 tolak 8 dapat 28. 28 tolak 13. So kita dapat 15 biji. Okey, so untuk 15 biji guli merah, kita nak cari kebarangkalian dia. Kita gunakan rumus yang sama, iaitu bilangan A per bilangan sampel. So bilangan A adalah 15 dan bilangan sampel kita adalah 36. So kita dapat 15 per 36 daripada, okey, so daripada kebarangkalian yang kita buat, kita dapat 15 per 36. So daripada 15 per 36 kita kecilkan jadi 5 per 12. Okey, so bahagi dengan 3 kita dapat 5 per 12. Okey, so nisbahnya adalah 5 per 12. Okey, so kita dah dapat A dan juga B untuk soalan kelima. Okey, boleh faham tak macam mana nak cari kebarangkalian? Okey, satu jenis soalan untuk cari kebarangkalian, satu lagi jenis soalan untuk cari bilangan. So kita kena cari bilangan melalui kebarangkalian yang dia dah bagi. So cikgu harap semua orang boleh faham macam mana kita nak hasilkan kebarangkalian, iaitu nisbah kepada kebarangkalian tu. Okey, macam ni. Ataupun kita nak cari bilangan dia macam ni, kita kena gantikan dengan suatu pemboleh ubah yang lain supaya kita dapat cari apa nilai pemboleh ubah tu. Okey, so hopefully semua orang faham daripada video-video yang lepas, ruang sampel, peristiwa dan juga kebarangkalian suatu peristiwa. So ini ialah ketiga-tiga subtopik di dalam kebarangkalian 1 tingkatan 4. So semua dah dirangkumi ke dalam subtopik ini. Jadi harap semua orang faham macam mana nak cari ketiga-tiga subtopik ini, macam mana nak faham ketiga-tiga subtopik ini. Okey, so sampai kita berjumpa lagi dengan next topik untuk tingkatan 4. Okey, dan kita akan buat lagi soalan-soalan yang best-best yang buat kita lebih faham, dan kita akan bincangkan lagi topik-topik yang lain yang lagi best. Okey, so jangan lupa like, komen dan subscribe eTution channel. Tengok video banyak-banyak untuk fahamkan lagi pemahaman korang. Okey, dan kita jumpa lagi dengan Cikgu Nisa. Okey, bye. Assalamualaikum.